Sejarah koperasi di Malaysia bermula dengan aktiviti kredit, ekoran masalah kewangan yang berlaku pada zaman penjajahan, terutamanya di kalangan petani. Ianya ditubuhkan bertujuan untuk menggalakkan masyarakat petani berjimat cermat, menolong dan bekerjasama sesama mereka dengan harapan dapat meningkatkan taraf hidup petani, terutamanya di luar bandar. Koperasi pertama ditubuhkan di Malaysia ialah Syarikat Bekerjasama Sama Jimat Cermat dan Pinjaman Wang Pekerja-Pekerja Jabatan Pos dan Telekom Berhad yang didaftarkan pada tahun 1922. Koperasi ini masih aktif menjalankan aktiviti kredit sehingga kini dan dipecahkan menjadi dua buah koperasi yang berasingan dikenali sebagai Koperasi Pos Nasional Berhad atau Koponas dan Koperasi Telekom Malaysia Berhad atau Kotamas. Malah, kedua-dua koperasi ini tersenarai sebagai 100 koperasi terbaik Malaysia pada tahun 2008, 2009 dan 2010 oleh Suruhanjaya Koperasi Malaysia (SKM). Fungsi koperasi kredit ialah membantu menyediakan pinjaman kepada anggota-anggota di bawah koperasi mereka. Usaha ini dapat membantu mereka daripada dibelenggu dengan masalah kewangan. Antara perkhidmatan pinjaman yang disediakan kepada anggota adalah pinjaman peribadi, skim Ar-Rahnu, pinjaman pendidikan, pinjaman kecemasan, pinjaman perumahan dan sebagainya yang mana disediakan untuk menjaga kebajikan anggota-anggotanya. Sehingga Disember 2009, terdapat 575 koperasi yang menjalankan fungsi koperasi kredit yang mana setiap satunya berusaha bersungguh-sungguh membantu anggota koperasi mereka. Koperasi Angkatan Tentera Malaysia mempunyai anggota seramai 144,614 orang yang terdiri dari anggota Angkatan Tentera, anggota sukarela, serta kaki tangan awam yang berkhidmat di Kementerian Pertahanan dan anggota tentera yang telah bersara. Pelbagai koperasi kredit lain juga seperti Koperasi Pegawai-Pegawai Kerajaan Negeri Kedah Darul Aman Berhad dan Koperasi Serbaguna Kaki Tangan Mas Malaysia Berhad turut berjaya meletakkan koperasi mereka sebagai koperasi-koperasi terbaik dan berjaya membantu anggota-anggota di bawah naungan mereka. Selain dari koperasi fungsi kredit, terdapat juga koperasi yang khusus menjalankan fungsi perbankan. Bank Rakyat, satu nama besar yang tidak perlu diperkenalkan lagi, kukuh sebagai institusi kewangan Islam nombor 1 di Malaysia dan merangkul pelbagai anugerah dan pengiktirafan atas pencapaian cemerlang dan sumbangan di dalam sektor perbankan Islam. Dengan keahlian berjumlah 789,673 orang anggota individu dan pelbagai koperasi berdaftar sebagai anggotanya, Bank Rakyat mempunyai aset dan perolehan yang tinggi. Malah, gerakan koperasi di Malaysia turut mendapat manfaat daripada Bank Rakyat dengan menawarkan kad pelbagai guna koperasi atau kad ko-op. Selain berfungsi sebagai kad rakyat iaitu merangkumi semua perkhidmatan ATM termasuk MAPS e-debit, kad ini juga berfungsi sebagai kad diskaun yang melayakkan pemegang kad menerima diskaun daripada merchant yang dilantik dan kad ini juga berfungsi sebagai kad loyalty yang melayakkan pemegang kad menerima mata ganjaran. Koperasi Bank Persatuan Malaysia Berhad atau nama ringkasnya Bank Persatuan ditubuhkan pada tahun 1950. Pada asalnya bertujuan untuk membantu gabungan 21 buah syarikat-syarikat kerjasama kampung di seberang perai sahaja, tetapi kemudiannya telah mula membuka keanggotaan kepada orang perseorangan. Selepas 60 tahun penubuhannya, kini operasi Bank Persatuan mampu berkembang dengan pesat dan maju, terbukti dengan pembukaan cawangan-cawangan baru hampir di seluruh semenanjung Malaysia. Mempunyai semangat setia kawan dan bekerja sebagai satu pasukan yang begitu tinggi. Bank Rakyat adalah merupakan peneraju pembiayaan peribadi, bukan sahaja di kalangan koperasi tetapi juga di kalangan institusi perbankan Islam dan juga di kalangan keseluruhan institusi perbankan. Wawasannya untuk menjadi bank koperasi nasional yang unggul, yang maju dan berketerampilan sebagai lambang kejayaan gerakan koperasi negara. Banyak faktornya. Salah satunya kita adalah koperasi yang tertua.
Lepas tu bila tertua tu kita modal banyak. Perkenalkan budaya rakyat, iaitu akronim yang terdiri pada 6 prinsip, iaitu R untuk rajin, A untuk amanah, K untuk kompeten, Y untuk yakin, A akhlak mulia dan T untuk takwa. Dengan bimbingan-bimbingan yang kami dapat dan suntikan ilmu daripada MKM, Dan kami juga mempunyai sistem pengurusan koperasi yang telah terbukti kebaikannya. Sokongan daripada semua ahli kami yang sebanyak 14,000 orang sudah tentunya menjayakan koperasi kami. Berusaha untuk menyampaikan perkhidmatan kita secara peribadi kepada semua pelanggan di semua cawangan. Dan kita sentiasa komited untuk membuka cawangan-cawangan baru pada setiap tahun, sekurang-kurangnya 5 buah cawangan. Penekanan diberi kepada ilmu, penekanan diberi kepada skill dan kemahiran, penekanan diberi kepada sistem, penekanan diberi kepada sikap. Khidmat nasihat dari segi perniagaan koperasi. MKM bagaikan isi dengan kuku, dengan kuponas. Latihan demi latihan, seminar demi seminar. Pihak ALK, Ahli Lembaga Koperasi, banyak dididik dengan kursus-kursus relevan yang dianjurkan oleh MKM. MKM akan menjadi satu institusi pengajian kepada ahli-ahli anggota-anggota koperasi bagi menimba ilmu pengetahuan dan kemahiran dalam semua bidang, terutama perniagaan. Akan terus menjalankan banyak program-program, seminar dan juga kursus untuk memperkasakan warga koperasi negara kita. Terus memberikan latihan, program bimbingan dan khidmat konsultansi yang berkualiti demi memenuhi kehendak dan keperluan gerakan koperasi negara. Dan membantu pihak koperasi meningkatkan pengetahuan untuk kita sama-sama mengambil peluang dalam perniagaan baru ni. Melatih kooperator-kooperator menjadi yang terbaik yang bertaraf dunia. Boleh pertingkatkan dia punya kualiti kursus dan sebagainya lah. Bank Rakyat sebagai penyumbang terbesar kepada kumpulan wang amanah pendidikan koperasi, yang mana sebahagiannya digunakan untuk membiayai pentadbiran MKM ini. Jadi kita berharap supaya MKM ini akan terus memberi bimbingan, memberi latihan dan kursus yang berkualiti kepada ahli-ahli lembaga pengarah dan juga mereka yang terlibat di dalam gerakan koperasi. Sesetengah kursus yang dijalankan di luar daripada koperasi mungkin boleh diterapkan oleh pihak MKM supaya koperasi tidak hanya didedahkan kepada perjalanan koperasi tapi juga belajar daripada apa yang dijayakan oleh sektor korporat sana. MKM mengharapkan dengan adanya latihan dan kursus yang diberikan, ianya mampu memperkasakan lagi koperasi-koperasi yang ada di Malaysia ini.